Bersalah dengan niat yang ikhlas, langkah disusun kemas, bina jati diri, menempuh onak duri, gigih berani. Bersama kita melangkah, membangunkan tijarah, pemimpin beramanah, ukhuwah berhikmah, dan beristiqomah, mencari rahmat dan beristiqomah, reda ilahi. Mari, 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 mantap ilmu di dada. Mari, 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 pendapatan pasti berganda. Kita sehati sejiwa, sinergi bersama ikhtisas. Wow, sinergi bersama ikhtisas. Mari, 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 mantap ilmu di dada. Mari, 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 pendapatan pasti berganda. Dunia kita taluki, akhirat kekal abadi. Wow, kini masanya kita wariskan legasi murni. Kini masanya kita wariskan legasi murni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi di dalam Business Opportunity Success Seminar. Jadi mari kita mulakan dengan membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya bacakan doa pembuka majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau berkatilah majlis ilmu kita hari ini ya Allah. Kau berkatilah hidup kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okey. Bersama kita kali ini saya ingin memperkenalkan Tuan Salahuddin bin Sapin. Ya, ini adalah antara achievement yang pernah dia dapat. Ini adalah gambar dia bersama Tuan Asalan dan dia pernah mendapat sebagai SCC dan juga ini adalah achievement dia. Ini adalah gambar dia semasa dia berada di Langkawi betul lah Tuan ni saya kenal betul. pada April 2021 dapat second runner up. Okey, ini yang saya ingin pada saya dah highlight lah. Saya terpaksa juga dapatkan benda ni, saya research sikit pasal dia pernah mendapat the champion top agency director pada Jun 2022 dan dia pernah juga mendapat 15 tahun service award daripada Takaful Ikhlas. Ini adalah achievement yang bukan calang ni. Dan ini adalah gambar dia bergambar dengan kita punya COO kita, Cik Abdullah. Okey, ini adalah gambar dia bergambar dengan kita punya CEO kita,
Cik Syahrul Nizam Syahwan, dan ini adalah antara achievement dia juga. Dia juga dapat rekruter terbaik juga. Dan sekarang saya ingin memperkenalkan Cik Salahuddin Sapin. Silakan Cik Salahuddin, kenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa sholli wa atam lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam. alhamdulillah. Okey, saya sebenarnya nama masih lagi Salahuddin bin Sarpin lah. Okey, alhamdulillah. Saya berkecimpung kalau nak dikira baru, agak baru. Kalau nak kira lama pun agak lama. Sebab dalam industri dia tak ada yang baru dan tak ada yang lama sebenarnya. Okey, di Takaful Ikhlas saya dah di antara dah 20 tahun lah lebih kurang. Dan sebelum ni saya adalah ejen insurans di Aetna Universal. Okey, jadi itulah serba sedikit yang saya boleh berikan lah. Maksudnya sebab kita sebenarnya adalah sama-sama bukan mengajar tapi sama-sama berkongsi. Okey, jadi saya berterima kasih kepada pihak pengurusan Ikhtisas kerana memberi ruang untuk saya berkongsi berkenaan tentang business opportunity sukses yang berada di Ikhtisas. Alhamdulillah. Okey. Saya tinggal di Rawang dan membuka bos Rawang pada satu ketika dulu bersama dengan rakan seperjuangan saya, iaitu pada tahun 2020. Okey, pada tahun 2020 kita membuka iaitu cawangan Ikhtisas yang dipanggil sebagai Bos Rawang. Okey. Dan itulah permulaan saya bersama dengan Ikhtisas. Okey. Okey, terima kasih Cik Salahuddin. 20 tahun kan Cik Salahuddin? Ya Allah, ya Tuhanku. Saya betul-betul agak terperanjat juga tengok pasal Cik Salahuddin. Saya tengok Facebook apa pencapaian Cik Salahuddin. Oh ya. Yeah. Jadi pengalaman memang banyak. Jadi banyaklah tip nanti kita boleh kongsi bersama Jadi sekarang ni secara orang kata secara eagle eye lah kita tengok pasal presentation slide ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak Nampak? Okey. Okey, silakan. Okey. Jadi alhamdulillah, maksudnya saya sebenarnya diberi ruang untuk berkongsi bersama-sama dengan rakan-rakan yang berada di Ikhtisas dan yang berada di luar, dan kepada yang ingin mendengar apakah sebenarnya peluang yang ada, bagaimanakah cara kita meneroka dalam industri takaful di Ikhtisas ini. Okey, sebenarnya siapakah Ikhtisas ini? Ikhtisas adalah satu organisasi korporat yang ditubuhkan bertujuan untuk membangunkan usahawan di kalangan masyarakat dengan proaktif dan agresif melalui gerak kerja berpasukan. Itu kelebihan yang ada pada Ikhtisas. Itu sebab Ikhtisas ditubuhkan. Maksudnya Ikhtisas ini ada beberapa rakan yang menubuhkan untuk kita menjadi membangunkan usahawan yang lebih sempurna di kalangan kita. Jadi kita tak adalah berkeseorangan. Itu adalah tujuan dan matlamat yang telah di ini. Dan hala tuju serta strategi Ikhtisas, kita mempunyai ada beberapa falsafah, iaitu untuk membangunkan individu menjadi seorang usahawan dengan produktif, kreatif serta amanah dan tabligh. Ini adalah 4 prinsip yang kita ada. Dan insya-Allah kita ada visi yang telah diperkenalkan di Takaful dan seterusnya diteruskan oleh Ikhtisas sendiri, iaitu dia menjadi peneraju pembangunan agensi takaful bersekutu nombor 1 di Malaysia. Itu yang kita kehendaki sebenarnya.
sebab kita adalah satu kesatuan Bumi Putra yang pertama. Dan misi yang seterusnya, kita akan ingin melahirkan usahawan yang memiliki jati diri yang unggul. Maksudnya untuk menjadi seorang usahawan ni, kita ingin menjadi usahawan kehadapan. Kita ingin menjadi usahawan yang berjiwa besar. Itu adalah visi kita. Jadi kita ada 3 prinsip yang kita bawa. Falsafah, misi dan visi. Dan Alhamdulillah, serta apakah kelebihan yang ada untuk nak memberi kepada rakan-rakan kita ataupun rakan-rakan di luar sana. Dan kita sebenarnya ingin memberi peluang untuk meningkatkan ke tahap yang seterusnya tanpa perlu menunggu lama atau terikat dengan masa. Itu yang pertamalah kelebihan yang kita ada. Sistem yang ada pada peringkat permulaan menumpukan kepada pembangunan diri untuk jati diri dan seterusnya kepada perkembangan kumpulan melalui rekrutmen, iaitu maksudnya kita bersama, bukan kita bersendirian. Yep. Yang kedua. Dan yang ketiga, menyediakan sistem latihan yang tersusun mengikut tahap pencapaian dan juga ilmu-ilmu serta nasihat secara informal bagi memantapkan pemahaman dan kecekapan di dalam bidang pemasaran produk takaful. Jadi 3 kelebihan yang ada pada Ikhtisas. Maksudnya itu kelebihan yang kita ada. Kan? Kita nak memberi peluang, kita ada sistem dan kita menyediakan struktur latihan yang berketepatan dengan kita punya kehendak. Ya, betul. Okey, seterusnya. Alhamdulillah. Okey, inilah sebenarnya yang kita nak tunjukkan, iaitu model kita, rule kita. Kan? Bos. Kadang-kadang aku bos aku sendiri, bukan bos aku sendiri, tapi apa sebenarnya bos tu? Kan? Sebenarnya bos tu adalah business owner synergy system. Maksudnya perniagaan yang kita adakan pada kendiri menjadikan satu. Okey. Jadi dalam sistem yang kita sediakan, kita mempunyai agent web portal. Agent web portal ni apa tujuannya sebenarnya? Tujuannya adalah untuk kita menstrukturkan kita punya produksi. Melihat kita punya produksi. Sama ada kita tengok di situ berapa produksi kita pada tahun ini, berapa produksi pada kita bulan ini, kan? Portal. Ini wajib. Maksudnya kita tak seperti dulu lagi dah. Nak buka file lah apalah kan. Kita hanya bermain di hujung jari. Portal-portal yang kita sediakan. Kemudian kita mempunyai agensi mobile portal. Maksudnya sekarang ni kita tak perlu lagi nak pergi ke laptop sahaja kan. Kita dah mobile. Itu kelebihan yang kita ada. Kita ada mobile. Kemudian kita juga ada personal website. Maksudnya kita menyediakan kepada rakan-rakan niaga kita ni yang bersama dengan kita ada sediakan iaitu agent personal website yang akan diberikan. Ikhtisas akan berikan kepada setiap peserta, setiap rakan niaga kita. Untuk membantu di pihak pengurusan, memudahkan pengurusan. Jadi kita tak perlulah nak pergi hantar dokumen 1, hantar dokumen 2 kan. Maksudnya kita menggunakan website Ikhtisas ataupun website takaful sendiri. Okey. Kemudian daripada sudut sekarang ni kan kita ada Maxsource. Betul tak? Jadi kita mudah untuk kita dan rakan-rakan niaga kita untuk kita mengendalikan satu pengurusan, contoh jualan, satu latihan kan melalui media sosial sahaja kan. Jadi kita tak perlu lagi nak bersemuka, nak berjumpa, no.
itu adalah cara lama. Betul tak? Ya, Jadi betul kita betul. dengan cara baru, kita juga ada medsos yang kita sediakan yang dikenalikan oleh ikhtisas sendiri. Maksudnya benda tu akan diajak, akan diperkenalkan kepada kita. Dan selain pada tu, kita juga di ikhtisas sendiri ada website dia sendiri. Kan? Kita ada portal kita sendiri, kan? Jadi kita tak perlu risau. Contoh, hari ni saya nak jumpa orang tapi saya nak close cara yang besar. Maksudnya kita boleh belajar melalui website yang telah disediakan oleh KISAS untuk mendapat ilmu-ilmu yang ada kat situ. Okey. Dan seterusnya, kita juga menyediakan admin web portal. Ini untuk pihak pengurusan berhubung dengan kita. Mudah untuk kita mengendalikan urusan-urusan seperti klaim, seperti pertanyaan medical, apa semualah. Dan di Takaful Ikhlas sendiri telah menyediakan portal tersendiri. Contoh sekarang ni kan, kita kalau nak close di sebelah utara, di sebelah selatan, ataupun kita mempunyai Kita mempunyai ejen kita di Sabah dan Sarawak. Kita tak perlu risau. Sebab kita ada website-website dan kita ada menyediakan portal-portal ataupun seperti sekarang ni lah, kita berzoom. Betul tak? Ya, betul. Jadi walaupun kita berada jauh, tapi kita rasa kita dekat, kita bersama. Ya. Okey. Dan seterusnya, selain daripada tu, kita akan memudahkan untuk kita menjadi satu rakan niaga yang mempunyai jati diri dan ada kepentingan, seterusnya menjadi satu usahawan yang berkaliber. Itu sebab dalam kita punya sistem tu, kita menjadi satu kepimpinan. Maksudnya kita akan dipimpin dan memimpin kepada rakan niaga kita. Okey. Menjadi minda keusahawanan. Sebab cuba kita lihat. Okey, dalam sistem kita menyediakan mari M4. Maksudnya M4 4 kes 1 bulan. Okey. Ini adalah kita punya satu matlamat kecil, ataupun yang kita nak buatkan benda ini sebagai satu kerja yang beristiqamah. Itu salah satu dia lah kan. Jadi 1 bulan MAN 4 kes dengan satu rakan niaga yang kita kena bawa, kan? Itu adalah model yang kita terapkan. Jadi kalau kita dapat consistently ataupun kita dapat istiqamah, insya-Allah bukan bukan susah nak jadi senang dan bukan senang nak jadi susah. Betul tak? Jadi itulah konsepnya. Dan kalau kita melihat tijarahnya apa? Tijarah dalam dalam Arabik kita panggil dia sebagai perniagaan. Inilah dia yang dimaksudkan dengan menukar minda menjadi keusahawanan untuk berniaga. Kan? Dan selain di situ, kita bukan bersendirian, kita bersama My Team. Itu sebab kita ada My Team. Okay? Kita ada My Team. Alhamdulillah, kita tidak bersendirian, kita ada bersama dengan rakan-rakan yang lain. Kita ada bersama dengan pihak management yang akan membantu kita daripada daripada zero to hero. Maksudnya kita kena yakin. Itu sebab prinsip yang pertama tadi, menjadi usahawan yang big thing, iaitu berpemikiran besar. Bukan apabila kita join je, kita hanya berada di satu tahap sahaja. Betul tak? Ya, betul. Maksudnya kita kena dalam perniagaan, dia tidak ada baru atau lama. Dia tidak ada konsep lambat atau cepat. Betul tak? Sebab apabila kita join je, maksudnya bermulalah kelahiran dari
kelahiran kita menjadi usahawan yang bersepadu. Okey. Dan seterusnya, kita ada sistem kita MySeed. Apa itu seed? Simple, easy, effective, Duplicable. duplicable. Ya. Duplicable. Okey, maksudnya senang aja. Dia simple. Okey. Kemudian easy, mudah. Mudah kalau kita mengikut peraturan, dan kita akan efektif kalau kita buat setiap sebab usahawan ni mesti ada satu perniagaan, kan. Kalau kita masuk nak berseronok, dia tak jadi, betul tak? Dia akan bila kita join je, kita akan ada satu benda yang kita nak. Maksudnya kita akan mempromosikan ataupun konsep mudah menjual, betul tak? Contoh konsep mudah, baru dia menjadi usahawan, baru dia menjadi satu perniagaan, kan. Jadi kalau kita buat, bila kita buat 4 kes, kan, setiap bulan, at least you akan dapat imbuhan, efektif dia, kan. Akan dapat imbuhan, betul tak? Kalau you tak buat kerja, tak adalah imbuhan, betul tak? Kemudian duplicable, maksudnya dia akan duplicate macam mana kita buat, kan. Contoh kita bermula daripada mana? Kita bermula daripada semua orang bermula daripada zero. Tak ada masuk-masuk terus jadi kaya. Tak ada. Betul tak? Dia bermula daripada kosong sen dolar ataupun kosong ringgit. Betul tak? Bermula daripada titik. Itulah. Selepas tu barulah dia akan menjadi ribu-ribu. Juta-juta. Betul Cik Rosli, maksudnya jadi jadikan benda ni sebagai duplicable, duplicate macam mana kita buat, dan kalau yang lebih baik dia lebih pada kita. Itu lagilah baik. Itu lagi baik, kan. Dan selain daripada itu, kita mempunyai bila kita dah menyediakan benda, kita akan ada satu sistem bagaimana cara kita nak berkomunikasi dengan bakal-bakal RN kita. Di situ kita menyediakan satu sistem latihan, kemudian bagaimana cara kita nak buat jualan. Kalau dulu jualan direct approach, sekarang jualan medsos, jualan melalui online, betul tak? Sekarang kita nak close kat sini, kita tak nak close orang utara, tak payah nak pergi ke utara. Maksudnya sekarang kita menggunakan satu website sahaja ataupun handphone kita sahaja, betul tak? Ya, betul. Dan benda tu dah boleh close dah. Betul tak? Jadi kita tak payah nak pergi 2-3 kali, sekali aja. Confirm ada IC, ada apa, tanda tangan, semua kita dah menggunakan link sahaja sekarang ni. Maksudnya pada permulaan memang kita kena approach, dan selepas untuk nak buat closing tu kita tak payah jumpa pun tak apa, sebab dia dah kenal kita, kan. Okey, itu kelebihan. Dan itu secara bagaimana cara jualan yang kita nak buat. Kemudian kita juga untuk nak mendapatkan team, untuk nak duplicate orang lain nak jadi macam kita ataupun lebih, kita mesti buat rekrutmen. Okey, sistem yang kita bawa adalah rekrutmen. Rekrutmen ni adalah untuk apa? Untuk membina legasi dalam kehidupan. Kalau kita tak ada pun, kan, satu hari nanti, tapi legasi kita akan ada, kan. Sebab kelebihan yang ada pada Ikhtisas ini apa dia? Legacy. Okey? Jadikan perniagaan kita adalah sebagai perniagaan yang berlegasi. Tak adalah bila kita tak ada, dah kosong balik. Betul tak? Sebab benda ni boleh menjadi satu legasi dalam perniagaan kita. Kalau kita tak dapat lagi apa yang kita inginkan, maksudnya kita bekerja terus saja, lepas tu sampai umur 60 kita stop. Tak ada orang nak sambung. Tapi dalam Ikhtisas, dia akan menjadi legasi walaupun kita tak ada, kepada waris yang kita tinggalkan itu akan mendapat keuntungan daripada perniagaan yang telah kita jalankan. Okey. Itu
yang kita model yang kita sediakan untuk para rakan niaga kita. Okey, selain daripada tu, seperti biasalah, setiap apa yang kita inginkan, setiap apa yang kita lakukan, pihak syarikat akan menyediakan apa? Akan menyediakan satu anugerah, akan appreciate. Betul tak? Pada tahun ini, convention kita ke mana? Convention kita ke luar negara, iaitu di Turki. Di Turki. Maksudnya, kalau kepada rakan niaga yang baru ni, insyaAllah kan, at least 60,000 FYAC. Yep. 60,000 FYAC. Lebih kurang 20 ke 30 kes sahaja. 20 ke 30 kes sahaja. InsyaAllah. Dalam masa setahun tau, bukannya dalam masa sebulan. Dalam masa setahun. Boleh pergi. Itu kalau untuk rakan niaga kita lah. Dan kepada rakan niaga yang sedia ada, dia ada penghasilan peribadi dia sebanyak 100K dan seterusnya lah. Ini adalah penghargaan ataupun yang kita appreciate. Jarang-jarang sesebuah agensi akan bagi benda ni pada kita. Tapi kita diiktisas sebab kita adalah ALC. Jadi kita boleh bagi, insyaAllah. Okey, seterusnya tuan. Alhamdulillah, selain daripada kita mendapat satu iman yang nak beristiqamah, inilah dia. Bagaimana cara kita nak beristiqamah? Sebab perniagaan kita ni sebenarnya kita tak ada punch card. Kita tak ada orang nak push. Betul tak? Kita tak ada orang nak suruh kita, kau kerja, kau tak kerja. Tak ada. Itu sebab di Ikhtisas kita ingin 3 perkara tu tadi. Betul tak? Ingin menjadi usahawan yang sejati. Ingin menjadi usahawan yang think big. Betul tak? Jadi usahawan yang think big ni, dia tidak berhenti. Kalau ada apa-apa yang merintang, kalau ada apa-apa yang menghalang, dia tidak akan terhenti di tengah jalan. Betul tak? Itu yang kita nak lahirkan dalam Ikhtisas. Okey? Jadi kalau kita katakan sekarang ni, kita boleh buat 2 POI. Maksudnya, sebulan 4 kes je. Seperti mana yang saya katakan tadi tu, sebulan 4 kes. Dapat saja 4 kes, kita akan bagi ganjaran RM50 tambahan. Bulan kedua, 4 kes lagi. Kita tak bagi 50, kita bagi 100. 100 tau, bukan 50. Dan bulan ketiga, 4 sahaja. Kita akan bagi 200. Okey, kenapa kita bagi 3 bulan? 3 bulan ini secara 4 kes saja. Untuk kita nak mengamalkan istiqomah, kan? Maksudnya, kalau katakan kita lihat nak bangun pagi, cuba kita buat seminggu kita bangun pukul 5, kan? Hari-hari bangun pukul 5, hari-hari bangun pukul 5. InsyaAllah, hari yang ke-6 ataupun hari yang ke-8, dia secara automatik. Dia dah, pukul 5 aku dah jaga. Pukul 5 dah. Samalah konsep yang kita bawa ni. Untuk istiqomah ni maksudnya, 4 kes sebulan. Jadi, bila kita dapat 4 kes, kan? Maksud bulan depan 4 kes. Jadi, masuk saja bulan ke-4 secara automatik. Betul tak? Aku tak dapat 4 kes lagi ni. Inilah amalan yang baik dalam Ikhtisas yang kita buat. Maksudnya, power of istiqomah. Okey. Dan seterusnya lah, sehinggalah akhirnya, maksudnya, selepas yang tu, ini istiqomah lah. Jadi, boleh secara detail, kita akan boleh sembang lah satu persatu. Maksudnya kalau nak yang 4 kes, masuk saja bulan ke-5, okey, kita akan 4 kes dengan 1 rekrutmen. Okey, bulan 6 pula 4 kes dengan 1 rekrutmen. Apa tujuan rekrutmen ni? Tujuannya untuk kita melatih diri kita, untuk kita nak duplikatkan apa yang ada pada kita kepada rakan niaga kita. Kan? Barulah kita ada tim. Kalau katakan kita kerja seorang-seorang, betul tak? Macam mana nak ada tim? Jadi inilah
Maksudnya untuk kita menduplikatkan apa yang ada pada kita. Untuk nak mengaktifkan, sebab kita akan melalui satu fasa-fasa yang lebih dalam perniagaan ini. Betul tak? Fasa itu adalah fasa masa kita bertenang. Walaupun kita bertenang, tapi bagaimana legasi boleh menjanjikan satu imbuhan yang besar kepada kita. Itu penting. Itu sebab kita nak ada as a manpower. Jadi masuk sahaja bulan ke-8 4 kes dengan dua RN baru. 4 kes dengan 2 RN baru sehinggalah pada bulan ke-6. At least kalau kita nak kira kat sini, keseluruhan yang kita akan dapat bukan sikit. Maksudnya dia akan dapat 7,000 lebih. Ini yang tidak termasuk based on commission lagi tau. Ini adalah yang diberi khusus untuk manfaat istiqomah. Okey, kalau katakan kita tak boleh nak buat rekrutmen, tapi you kena buat kerja sendiri lah. Betul tak? Kerja sendiri, kena buat lebih kuat lagi. Jadi masuk saja bulan ke-4 you kena buat 8 kes. Kan? Jadi kalau ini masuk saja bulan ke-4 you buat 4 kes. Okey, balance tu rekrut. Kan? Mana you nak? Betul tak? Ada 2 pilihan. Mana yang kita nak? Kita ada 2 pilihan. Sama ada kita nak buat sale sama ataupun kita nak buat rekrut. Tapi untuk usahawan sebagai team big kita mesti melahirkan rakan-rakan niaga sama macam kita. Jadi dia punya income dia sama, POI dia sama, cuma kerja dia yang ini you buat personal sale, yang ini you kena rekrut. Okey. Dan seterusnya. Alhamdulillah lah. Ini sebenarnya kan dia ikhtisas saja yang ini. Dia super achiever club ikhtisas. Maksudnya SAC. Di sini ganjaran dia adalah terbaik. Kalau kita tengok, bila you dapat saja bulan pertama 2 kes, okey, nama dah masuk dalam kita punya poster. Kemudian kita akan dapat kad perniagaan percuma. Jadi kena masuklah kita dalam apa? Dalam kita punya club. Masuk dalam kita punya club. Setiap bulan buat 2 kes je. 2 kes dah masuk club. Tapi itu kalau 2 kes dah masuk dah masuk jadi kita punya protegi. Maksudnya belum masuk lagi dalam belum menjadi ahli club, tapi dah jadi protegi, kan? Dah jadi macam protegi. Ini pun dah terbaik juga ni. Ya betul. Ini kira Kan, pelapis. Nak kita masuk sebab kita nak join, nak masuk ni berapa tadi? 30,000 FYAC je. Ya. Kan? Kalau 30,000 FYAC, kalau 4 kes at least dalam bulan ke-4 ke-5 dah masuk dah. Jadi ini adalah protege. Protege ni bagus juga. Maksudnya bermula daripada apa? Kita tak adalah terus kalau kita ni sebab kita nak mengamalkan, supaya kita menjadi satu yang tidak membebankan. Kadang-kadang okey kita masuk aja, you terus buat full time. Tak payah buat full time. Maksudnya kita ni as a part time. Betul tak? Sebab dengan part time dia akan menjadi full time. Tapi mesti istiqomah. Dia tak mau okey, awal dia laju kan? Tapi tiba-tiba tak ada. Itu yang selalu saya kata pada grup saya lah kan. Kita kena lihat. Okey, tahun ini nampak dia, kejap-kejap dia naik, kejap-kejap dia naik, kejap-kejap dia naik. Betul tak? Tapi tahun depan kan,
kita tak pasti lagi sama ada dia ada ke tak ada. Okay, ni pengalaman saya lah. Pengalaman pengalaman saya selama 20 tahun ni lah. Dah 20 tahun kan. Memang pada ketika itu 2 tahun 3 tahun, wah cemerlangnya dia, asyik tepuk dia je kan. Tapi masuk saja tahun keempat, dia dah mana si Polan tu? Mana? Dah tak ada. Kan? Yang penting istiqomah. Sebab bila kita beristiqomah ni, maksudnya dia walaupun sikit tapi istiqomah, dia tetap aja ada. Tahun ni ada, tahun depan ada. Kan? Jadi biarlah beristiqomah. Dan insyaAllah seterusnya maksudnya selepas you dapat ni, you akan dapat semua. Okay? Yang penting jadilah protege dulu. Okay? Kemudian baru kita boleh dapat masuk kelab. Bila dapat masuk kelab, okay, kita masuk kelab Super Achiever Club Ikhtisas 2.0. Ini lagi mantap ni sebenarnya. Kan? Okey, bila kita dapat tadi dah jadi protege 30,000 FYAC, okey, kita dah layak menjadi ahli kepada SAC Club. Okey, SAC Club ni ini memang banyak manfaatnya. Kan? Memang anak emas dalam SAC ni. Kalau nak tahu. Anak emas dalam SAC. Yang orang di luar sana tak dapat, tapi kita akan dapat. Contoh, manfaat menjadi SAC apa dia? Kita akan dapat baju korporat. Baju korporat SAC. Kemudian ganjaran allowance bulanan. Okay? Kemudian kita akan dapat convention. Convention setiap 3 bulan tau. Setiap 3 bulan, iaitu suku tahun keuangan. Tapi bersyarat. Kan? Kalau kau dah jadi SAC, kalau tak capai pun tak dapat juga. Tapi walau macam mana pun, pengekalan itu akan ada. Kan? Yang penting buat saja. Okey. Tengok yang kategori. Kalau you nak dapat allowance tambahan, ini setiap bulan ni. Okey. Kota bulanan individu FYAC. FYAC ni maksudnya first year contribution, bukan FYAC tau. Maksudnya collected. Kalau collected, okay, commission kau yang 35% tu bulan pertama, kan? Tahun pertama punya commission, okay, sampai 10,000 dia collected. Kalau 10,000 collected, okay, kau akan dapat 3,500. Okay? 3,500 ditambah lagi RM500. Kan? Ditambah lagi RM500. Betul kan? Betul. Okey. Kemudian kategori yang kedua pula. 5,000. Bukan kategori yang kedua lah. Maksudnya bawah dia. Kalau 5,000 FYAC, 250. Atas 10,000, okey? 500 tambahan. Betul Encik Ros dia? Betul. Okey. Jadi jomlah sama-sama. Sebab 30,000 ni at least paling lama pun 6 bulan kita boleh capai dah. 6 bulan kan? Okey. Seterusnya. Next. Okey. Ini convention. Convention SAC. Tahun ini tau. Kuartal yang pertama. 2023 hingga 2024. Kemana kita pergi? Pulau Pinang. Ke Pulau Pinang. Jadi kita kena ambil tu kan, sebab ikhtisas banyak duit dia. Jadi kalau kita tak ambil kan, kita rugi. Jadi jomlah kita sama-sama SAC. Jom join SAC sahaja. Kalau di luar sana tak dapat, SAC aja yang dapat pergi. Jadi segeralah jadi SAC. Okey. Kuartal yang kedua, kita pergi ke mana? Pulau Kapas Terengganu. Ini boleh mencandat sotong. Mencandat sotong. Candat sotong. Kan? Pulau Kapas. Okey. Kuartal yang ketiga, Melaka. Dan kuartal yang keempat, Melaka kita boleh makan apa? Kita boleh makan asam pedas. Kita boleh makan ikan bakar kan? Okey. Dan yang terakhir, kita kena keluar negara sikit. Kita ke Betong Thailand. Jadi okey,
Jadi jomlah kepada rakan niaga kita yang di luar sana. Okey, kita bersama-sama untuk pergi jadi SAC Club. Kan? SAC Club ini adalah satu apa lambang kita lah sebenarnya. Okey. Lambang kita menjadi usahawan. Alright. Okay. Dan seterusnya kita ada SAC Builder. Ini bagi orang yang dah jadi SAC, okay, dia nak menjadi ataupun nak melantik SAC baru. Kita kena builder, kita kena build up, kita kena jadikan rakan niaga tu rakan niaga SAC. kita menjadi SAC. Ya. Kan? Tengok apa ganjaran dia. Okey, ganjaran dia kan. Kalau kita bangunkan 2 orang, rakan niaga kita diikhtisas sebagai ahli SAC pada tahun kewangan 2023, kita akan dapat apa? Maksimum 2 tiket convention ke Betong. Ini orang yang dah SAC tapi dia tak buat kes, tapi dia build up, dia buat, dia jadikan bawah dia 2 orang aja setahun. Setahun 2 orang je. Betul tak? Tapi kita rekrut apa? Sehari satu. Betul tak? Sehari satu. Sebulan satu. Kalau tu 12 orang. Kalau 12-12 tu jadi, tapi Oh. kita akan dapat maksimum tu 2 je. Ini untuk MD, GAD dan AD lah. Okey. Okey. Kemudian ini kempen CEO DNA. Yang ini pun lagi bagus kategori dia. Tambah dia lagi lah. Maksudnya terbuka kepada semua ahli niaga kita. Kalau jumlah kita rekrut tu 1 orang, okey, ataupun 3 orang, ataupun 5, ataupun 7, semua rakan niaga baru menyerahkan dan menguatkuasa minimal 3,600 FYAC dalam tempoh 60 hari dari tarikh kontrak. Ini kita akan dapat ganjaran apa? Ini duit lah. Betul tak? Ya. Satu orang 250. Maksudnya bila kita rekrut, orang tu tak duduk saja. Dalam masa 2 bulan, dia buat 3,600 je. Okey, kebiasaan kes yang kita bawa adalah 1,800. Ya. Betul tak? Jadi kita bawa 2,5 kes. 2,5 kes ada? Tak ada. Kita bawa 3 kes je. Kan? Okay? 3 kes je. Ataupun 2 kes tapi yang harga 200. Betul tak? Harga kes 200. Maksudnya kita dah dapat dah. Maksudnya kita dah dapat sebanyak apa? 250. Ini terbuka kepada semua. Okey? Maksudnya yang merekrut. Maksudnya contoh SEP ataupun executive partner. Betul tak? Yang kita buat, maksudnya rakan niaga kita masuk hari ni, bulan depan dia rekrut. Betul tak? Bila dia rekrut, orang yang dia rekrut tu bawa 3,600 FYC. Dia secara ni dia akan dapat kepada orang yang merekrut tu sebanyak 250. Bagus tak bagus? Bagus. Jadi kena buat. Alright. Okey. Seterusnya, kebiasaan lah. Okey. Kebiasaan. Cik Sarudin, saya kena cepatkan cepat. Kita tinggal 15 minit je. Masa masa amat mencuburi kita. Jadi saya mungkin minta untuk Cik Sarudin untuk terangkan berkenaan dengan ni pasal ni. Ni yang penting. Okey, silakan. Okey. Dalam karier kita untuk menjadi usahawan ni, kita bermula daripada executive partner. Okey, maksudnya executive partner ni ialah rakan niaga. Bermula itu sebab saya kata bermula daripada kosong. Okey, bermula daripada kosong, kita akan bos. Gaya. Ni. Okey, sertailah kami.
Okey, bermula daripada kosong, maksudnya kita akan menjadi executive partner. Bila kita uh, dah menjadi executive partner, kita akan pergi ke mana? Agency director. Okey, agency director. Berapa yang kita nak buat dalam agency director ni? Okey, untuk nak pergi ke agency director ni, lebih kurang dalam 250. Ya. Kan, 250,000. Okey, 250,000 geruk, ataupun sekarang lagi save sikit, iaitu 100,000, iaitu 70,000 grup kita, 30,000 kita. Kita dah dinaikkan pangkat kepada AD. Okey, dan seterusnya pergi ke GAD. GAD grup kita antara 400,000, kan? 400,000. Betul tak grup kita? Ya, betul. Grup kita, produksi kita adalah 400,000. Dan seterusnya kita boleh pergi ke managing director. Okey, bila kita pergi ke managing director tu, kita punya produksi kita di antara 400 ke 800K lah. Ini adalah kita punya produksi. Okey, jadi ini modul yang untuk yang kita nak capai, yang untuk kita nak bermula daripada kosong. At least kita jangan pandang terlalu tinggi. Kalau boleh kita lihat saja satu, iaitu EP pergi ke AD. Betul tak? EP pergi ke AD. Okey, bila kita dah dapat AD je, di situ kita dah ada banyak manfaat. Betul tak? Selain pada commission, okey, selain daripada commission, kita akan ada okey, selain daripada commission, kita ada recruitment incentive. Okey, dan kita juga akan ada overriding. Maksudnya kita dah ada bila kita dah ada AD, kita dah ada 3 income. Income pertama based on basic asas commission. Income kedua, kita ada recruitment incentive. Dan kita ada yang ketiga, kita ada apa? Kita ada overriding. Itu yang penting. Betul tak? Betul. 3 step. Alright. Okay. Inilah kelebihan kalau daripada EP kita tak ada overriding. Kita jadi AD, kita ada overriding. Itu betul. 4% dan 4%. Jadi kita kalau kita EP, kita ada komisen asas, komisen recruitment dan komisen persistency. So bila kita masuk jadi AD, kita tambah lagi satu, iaitu overriding. Betul, itu kelebihannya. Ya, betul. Ini adalah simulasi untuk agency director lah. Anda boleh mendapat sehingga pada bulan 12, anda boleh dapat sehingga 17,698 ringgit sebulan anda punya gaji. Bukan senang nak dapat gaji ni. Betul. Ini adalah simulasi dia lah untuk AD. Komisen asas peribadi boleh mendapat sehingga pada tahun pertama boleh dapat 5,970. Recruitment insentif, dia ada tier 1 dan tier 2. Dia sehingga tier 4, tapi kita hanya tunjukkan tier 1 dan tier 2, 2,800 dengan 576 ringgit. Okey, dan additional ialah OR, iaitu overriding peribadi unit langsung 2,952. Jika kita hanya apa yang kita perlu buat ialah kita follow je apa dia punya yang saya tunjukkan ni, dia punya jumlah kes ni. Kita follow, kita ikut saja apa yang telah disediakan oleh Ikhtisas. Berapa kes kita kena close setiap bulan, berapa banyak kita kena ambil recruitment setiap bulan. Kita ikut je. InsyaAllah anda boleh dapat pendapatan sebanyak itu. Okey. Ya, betul. Jadi yang inilah yang unit langsung untuk
menjadi daripada EP ke AD, anda kena penghasilan premium ialah 100k FYAC unit langsung, 30% produksi daripada produksi peribadi dan menjadi EP minimum 1 tahun. Okey, awak kena jadi EP minimum 1 tahun baru jadi AD. Dan awak ada 2 rakan niaga baru di bawah anda di tier 1. Ikut program Ikhtisas, daftar SSM, 30 CPD hours. Seperti program yang kita buat ni, kita dapat 1 hour CPD hours, tapi kena buat 30 CPD hours selama setahun, nak kena dapat 30 CPD hours. Kadar presensi sebanyak 85% dan buat permohonan ke Ikhtisas, dan kami akan tengok pencapaian anda, dan kalau anda lulus, kamu akan naik pangkat ke agency director. Okey. Jadi saya rasa saya ingin membuka soalan kepada kepada peserta kita. Okey. Sekarang ni saya ingin mengutarakan soalan dulu untuk Encik Salahuddin Sarpin. Okey, selama 20 tahun lah Encik Salahuddin Sarpin bersama dengan Takaful ni dalam bidang insurans ni. Apa yang boleh Encik Salahuddin Sarpin kongsikan bersama kita? Silakan. Masya Allah, apa yang saya nak kongsi ni? Okey, kalau nak kongsi banyak. Sekarang apa yang nak dikongsi? Daripada sudut perniagaan ke ataupun daripada apa? Okey, jadi kebiasaannya kita akan kongsi daripada sudut perniagaan lah ya. Sebenarnya saya nak kongsi satu je. Untuk kita nak berjaya, kan? Untuk kita nak berjaya, seperti manalah, kita mesti ada iktizam. Kita mesti ada azam. Okey, azam ingin berjaya sehingga menjadi seorang usahawan yang maksudnya yang kita rasa kita menjadi usahawan. Kadang-kadang faktor dia macam ni. Bila kita buat, kita tak akan terhenti di tengah jalan. Jadi itu sebenarnya tip perniagaan kita. Kita kena buat, maksudnya kalau katakan kita berhenti, kita rasa kita tak akan menjadi usahawan. Sebab kenapa saya memilih Ikhtisas? Salah satunya sebab salah satu yang saya pilih Ikhtisas ni sebab dia menjadi satu legacy. At least kan, apabila kita memperkenalkan kepada rakan niaga kita satu legacy yang ada pada kita, kita tak perlu risau dah. Maksudnya tak ada macam permainan di luar sana. Pitching memicing ni. Satu lagi lah kan. Okay. Sebab bila kita ada pitching memicing ni, kita rasa macam down. Betul tak? Sebab kita akan mengenali rakan niaga kita dan kita akan tunjuk ajar, tapi mungkin pada satu ketika dia tak bersama dengan kita. Tapi dia bersama dengan kesatuan kita, iaitu dengan prinsipal kita, tapi dengan orang lain. Betul tak? Jadi itu yang menjadi satu rasa macam terkilan kan? Betul. Keterkilanan. Betul tak? Kemudian jadi bagi saya Ikhtisas ni memang kira menjadikan satu sistem yang baik lah untuk kita terus berada di industri takaful. Betul tak? Dan satu lagi, saya nak nyatakan bahawa peluang yang ada di Ikhtisas ini adalah lebih baik sebab sekarang ni kita ada dua prinsipal di bawah kita, walaupun berbeza daripada sudut prinsipal kan, berbeza daripada based on company, betul tak? Betul. Tapi kita di Ikhtisas boleh bersama-sama, okey, untuk menjalankan atau mempromosikan kita punya lebih baik. At least kalau kita jumpa satu klien kan, kalau klien tu nak, kita boleh bagi dia pilihan. Jadi kita tidak akan buang masa. Saya rasa klien tu tak akan terlepas. Betul tak? Sebab kita ada pilihan produk yang banyak.
Okey, di sini ada Ah, soalan dekat dalam ah. chat ni daripada Cik Puan Adlin. Okey, dia tanya dan juga dia tanya, bolehkah Tuan berikan sedikit tips untuk meyakinkan orang di luar menjadi rakan niaga? Ha, Oh, silakan. menjadikan satu tip meyakinkan. Okey. Uh, Allah, mana saya ni? Hilang pula. Silakan. Okey. 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 Okey, tip untuk nak berjaya, nak meyakinkan kepada orang kat luar. Dia mudah je. Yang penting, macam mana kita nak meyakinkan untuk menjadikan orang tu rakan niaga kita. Mudah. Kalau dia percaya dengan kita, contohnya, you kena jual diri you. Okay? You kena perkenalkan dengan diri siapa kita. Betul tak? Oh, Kalau kita berjaya, contohnya, sebab bagi saya dalam industri ni memang 20 tahun, tapi saya hanya melompat sekali je. Dua kali. Daripada Etna, saya pergi ke Takaful National. Lepas Takaful National, saya pergi ke Takaful Ikhlas. Dan Alhamdulillah, sekarang ni kita ada Itikad untuk join dengan kita kan. Jadi, saya rasa benda ni, orang akan tengok kita tak, kau masih lagi Takaful je. Betul tak? Ya, saya masih lagi Takaful. Sebab itulah satu orang pandang kita. Walaupun kita contoh macam saya selalu jumpa orang, okey, Din, kau masih takaful lagi kan? Iyalah, masih takaful lagi. Okey, kau sekarang buat apa? Saya katakan, saya tak ada buat apa-apa. Okey, jadi sekarang ni aku nak perkenalkan kau satu konsep yang boleh menjadikan satu legacy untuk dalam perniagaan takaful ni. Kan? Contoh dia apa? Dalam Ikhtisas, kita ada satu bab yang boleh menjadikan legasi kita. Kalau kita tak ada pun, kan, kalau kita tak ada pun, tapi kita masih lagi bersama dengan Ikhtisas, keluarga kita akan terus mendapat kita punya imbuhan, mendapat kita punya keuntungan daripada apa yang kita perjalankan tadi. Jadi, untuk nak pandang bahawa kita buat satu je. Contoh macam saya memang buat general dengan live, kan? Okey, untuk nak jadi ni memang langkau tak ada aktiviti. Kita dalam Ikhtisas, kita kena ceritakan kelebihan yang ada pada Ikhtisas. Aktiviti yang Ikhtisas buat. Contoh, kita di Central pun dah banyak dah counter booth, kan? Macam kemudian kita ada sentiasa morning booster, kan? betul. Jadi di situ yang akan memberi keyakinan kepada orang. Itu salah satu. Kemudian satu lagi, pencapaian kita lah, kan? Macam mana orang tu melihat daripada tu. Yang pertama, pencapaian kita. Okey, kalau dulu kita pakai motor, sekarang kita dah pakai kereta. Kalau kita dulu pakai Proton, sekarang kita dah pakai uh, Toyota. Kalau dulu kita dah pakai Toyota, sekarang kita dah pakai BMW. Kalau dulu rumah kita Teres. rumah teres, kita dah duduk dekat rumah banglo. Kalau dulu kita jadi kena lihat macam tu lah, kan? Saya nampak. Baru orang percaya, Ya, kan? betul. Itu sebab kebiasaan kalau ejen-ejen Cina ni, kan, dia tak beli rumah tau, tapi dia beli kereta BMW lah, beli kereta Merc lah, kan? Sebab apa? Sebab dia nak jumpa orang tu, dia nak menonjolkan diri dia. Itu salah satulah. Ini kalau kita jumpa orang tapi kita masih lagi pakai Viva, macam mana? Betul tak? Pakai Itu Proton Saga. satu lagi lah tip ni, contoh. Ya, Okey. betul. Tapi Proton sekarang dah ada lah produk-produk yang baik sikit, kan? Betul tak? Okey. Tak apa. Okey, saya rasa kalau ada soalan, saya boleh kemukakan ke Tuan Salahuddin.
Tapi saya rasa sekarang ni masa amat mencuburi kita. Saya ingin mengakhiri sesi kita. Harimau meninggalkan belang dan saya pegang kata Cik Saudi tadi, manusia meninggalkan nama. Jadi kita kena jaga legasi kita, kena jaga nama kita dan sentiasa berkeadaan yang terbaik mungkin yang kita boleh bagi kepada ikhtisas ni dan orang akan nampak kita. Kita pada kita kena maintain. Tak boleh kita terlampau sangat menjangkau langit ke, menjangkau bulan ke. Kita man-man je. Kita relax, insyaAllah. Rezeki tu ada. Tapi kita kena persistent. Betul? Cik Sarfil. Cik Sarudin. Ya, betul, betul, betul. Cik Salahuddin. Cik Nah. Salahuddin ajar saya. Okey, baik. Terbaik, terbaik. Okey, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Salahuddin. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih juga kepada pihak manajemen yang memberi peluang pada saya untuk berkongsi. Okey, terima kasih Cik Rosdi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Tuan Haji. Terima kasih Terima Tuan kasih. Haji. Mantap lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.